sejahtera, nama saya Errol Andrew. Nomor metrik nomor saya adalah MS2405276638. Pensyarah penilai Puan Aida binti Hajat, kursus ISIB 4303 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu yang bertajuk Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu, Realiti, atau Retorik. Salam sejahtera. Pada masa sekarang ini kita berada di slide pengenalan 1.0, dan pada hari ini saya akan membentangkan tajuk bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, realiti, ataupun retorik. Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Malaysia serta menjadi asas sistem pendidikan negara. Bahasa ilmu pula merujuk kepada bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pengetahuan, menjalankan penyelidikan, dan menulis karya akademik. Isu ini bukan sekadar tentang bahasa di dalam kelas, tetapi melibatkan kedudukan ilmu serta identiti bangsa. Contohnya, apabila pelajar memahami konsep pendidikan ataupun falsafah dalam bahasa sendiri, mereka lebih mudah mengaitkannya dengan nilai dan budaya tempatan. Sebagai bakal seorang guru, kita haruslah perlu sadar bahwa bahasa membentuk cara pelajar itu berpikir. Jadi persoalannya, adakah bahasa Melayu betul-betul berfungsi sebagai bahasa ilmu ataupun sekadar termaktub dalam dasar pendidikan Malaysia sahaja? Baiklah, slide seterusnya yaitu 2.0, yaitu realiti penggunaan bahasa Melayu di IPTA. Dalam realiti semasa, bahasa Melayu masih digunakan secara meluas dalam kuliah dan juga tugasan, khususnya dalam bidang sains sosial dan juga pendidikan. Sebagai contoh, kursus seperti pendidikan awal kanak-kanak, sejarah, dan pengajian Melayu banyak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Namun dalam bidang seperti ini, yaitu seperti contoh perubatan, kejuruteraan, dan teknologi maklumat, bahasa Inggris lebih dominan. Buku rujukan utama dan jurnal antarbangsa kebanyakannya diterbitkan dalam bahasa Inggris. Contohnya pelajar perubatan. Mereka perlu merujuk jurnal antarbangsa untuk mendapatkan maklumat tentang rawatan terkini. Keadaan ini menunjukkan wujud jurang antara dasar kebangsaan yang mengangkat bahasa Melayu dengan amalan akademik yang lebih bergantung kepada bahasa Inggris. Baiklah, apabila kita melihat kepada slide yang seterusnya, yaitu 3.0, ia tentang cabaran bahasa Melayu sebagai bahasa pengetahuan. Jadi, sebagai cabaran utama ialah dominasi bahasa Inggris dalam penerbitan dan sistem penarafan universiti. Pensyarah ini digalakkan untuk menulis dalam bahasa Inggris, supaya artikel yang mereka terbitkan dalam jurnal ini berimpak tinggi. Selain itu, bahan rujukan terkini dalam bahasa Melayu masih terhad bagi bidang sains dan juga teknologi. Contohnya, banyak buku teknologi kecerdasan, buatan ataupun kejuruteraan perisian yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dan tidak diterjemahkan sepenuhnya ke dalam bahasa Melayu. Istilah teknikal juga memerlukan penyelarasan supaya penggunaan konsisten. Persepsi dalam bahasa Inggris lebih menjamin peluang pekerjaan turut mempengaruhi sikap pelajar terhadap bahasa Melayu. Oleh itu kita dapat melihat juga pada masa sekarang ini apabila berada di IPTA, pelajar-pelajar di IPTA maupun IPTS lebih cenderung menggunakan bahasa Inggris. Oke, sebelum slide 4.0 ini yaitu potensi bahasa Melayu, kita melihat kepada cabaran. Jadi apakah potensi bahasa Melayu ini? Walaupun berdepan dengan banyak cabaran, bahasa Melayu mempunyai potensi yang sangat besar sebagai bahasa ilmu. Bahasa ini mempunyai sistem tata bahasa yang tersusun dan sesuai untuk pengujahan akademik. Mengambil contoh dalam bidang pendidikan dan sosiologi, konsep seperti pembelajaran berpusatkan pelajar atau pembinaan sassia dapat dihuraikan dengan jelas dalam bahasa Melayu. Bahasa ini juga dekat dengan budaya dan realiti masyarakat tempatan. Apabila seorang guru mengajar nilai murni atau sejarah negara dalam bahasa Melayu, pelajar lebih mudah memahami dan menghayatinya.
Potensi ini akan berkembang sekiranya institusi pendidikan terus berkomitmen untuk menggunakan bahasa Melayu dalam penulisan serta penyelidikan. Baiklah, untuk 5,0, mari kita melihat perbandingan akademik bagi bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris. Dari segi perbandingan bahasa Melayu, kuku dalam konteks nasional dan pembinaan identiti pelajar. Bahasa ini membantu pelajar untuk memahami konsep asas tanpa halangan bahasa, terutamanya bagi pelajar yang datang dari latar belakang luar bandar ataupun sekolah kebangsaan. Apabila konsep seperti falsafah pendidikan, nilai murni, atau pembinaan sasya diterangkan dalam bahasa Melayu, pelajar ini lebih mudah untuk mengaitkan isi pembelajaran dengan pengalaman dan budaya sendiri. Keadaan ini membantu pembinaan pemikiran yang lebih tersusun dan bermakna. Seterusnya yaitu bahasa Inggris pula lebih dominan dalam jurnal antarabangsa dan jaringan penyelidikan global. Kebanyakan artikel dalam pangkalan data antarabangsa diterbitkan dalam bahasa Inggris, terutamanya dalam bidang sains, teknologi, dan perubatan. Hal ini memberi akses luas kepada perkembangan ilmu terkini serta membuka peluang kerjasama penyelidikan di peringkat antarabangsa. Pelajar yang menguasai bahasa Inggris mempunyai kelebihan untuk membaca kajian terkini dan menyertai persidangan global. Oleh itu, pendekatan seimbang perlu dilaksanakan supaya pelajar menguasai kedua-dua bahasa secara berfungsi. Bahasa Melayu perlu terus diperkukuhkan sebagai bahasa ilmu dalam konteks nasional, manakala bahasa Inggris dikuasai sebagai bahasa akses global. Dengan cara ini, pelajar bukan sahaja mempunyai identiti kebangsaan yang kukuh, tetapi juga mampu bersaing dalam persekitaran akademik antarabangsa. Jadi, pada 6,0 lebih kepada cadangan pemerkasaan bahasa Melayu. Bagi memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengetahuan, pembangunan istilah teknikal perlu dipergiat secara berterusan. Universiti juga perlu menggalakkan penerbitan jurnal bahasa Melayu yang berkualiti dan juga diiktiraf. Latihan penulisan ilmiah dalam bahasa Melayu perlu diberikan kepada pelajar supaya mereka yakin untuk menghasilkan kajian dalam bahasa mereka sendiri. Contohnya, pelajar pendidikan boleh digalakkan menulis kajian tindakan dalam bahasa Melayu yang memberi fokus kepada isu bilik darjah tempatan. Sebagai seorang bakal guru, kita juga perlu menunjukkan penggunaan bahasa yang tepat dan berilmiah dapat menjadi pengajaran harian kita. Sekarang ini kita sudah berada di penghujung slide, yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, bahasa Melayu masih relevan sebagai bahasa ilmu dalam konteks nasional, walaupun berdepan dengan cabaran globalisasi dan dominasi bahasa Inggris. Potensinya bergantung kepada sikap dan tindakan warga akademik, termasuk kita sebagai seorang bergelar guru. Jika kita sendiri yakin dalam menggunakan bahasa Melayu dalam penghujahan akademik serta pengajaran, pelajar juga akan melihat bahasa ini sebagai bahasa ilmu yang sangat bernilai. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi asas pembinaan pemikiran dan jati diri bangsa. Oleh itu, tanggung jawab dalam memartabatkan bahasa Melayu bermula dari diri kita sendiri. Terima kasih.